Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Stadium RTM bersama dengan saya Syarul Islam. Susulan prestasi kurang baik dipamerkan oleh skuad terjun pada kejohanan akuatik dunia di Doha, Qatar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Jeffrey Ngangridin, perkara tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan, terutama selepas melihat keputusan diraih pada kejohanan sebelum ini. Ketika ini, hanya penerjun berusia 18 tahun, Rodrick Lises berjaya layak ke Sukan Olimpik 2024 menerusi acara 10 meter platform lelaki, manakala nama-nama besar seperti Datuk Panela Rinong dan Nur Davita Sabri gagal melayakkan diri. Dalam masa sama, Jeffrey turut berpendapat tugas untuk merealisasikan impian emas Olimpik sulung negara tidak dibebankan pada skuad terjun sahaja. Sebaliknya, sukan lain turut dilihat berpeluang untuk sekurang-kurangnya layak ke tamasya berprestij itu. Jelas beliau pihaknya tetap melihat prestasi sukan lain yang masih berkesempatan menempah tiket ke Paris hingga Jun ini. Sukan lain seperti pingpong, olahraga, renang, menembak, memanah, pelayaran masih lagi memburu slot untuk layak ke tamasya Paris. Dalam hari itu, 20 hingga 25 atlet daripada 7 sukan dijangka membawa cabaran Malaysia ke Sukan Paralimpik Paris 2024 yang akan membuka tirai pada 28 Ogos depan. Setiausaha Agung Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk R. Subramaniam berkata setakat ini 7 atlet telah mengesahkan slot ke Paris. Jelas beliau atlet yang telah layak adalah daripada sukan olahraga, memanah dan berbasikal. Menurut Datuk R. Subramaniam, jumlah sebenar kontingen Malaysia ke Paralimpik Paris akan diketahui dalam beberapa bulan akan datang kerana kejohanan kelayakan melibatkan sukan seperti badminton, boccia, powerlifting dan renang masih berlangsung. Pencapaian terbaik Malaysia di tamasya Paralimpik adalah di Tokyo 2020 dengan meraih 3 pingat emas dan 2 perak. Baik, ini pula perkembangan kejohanan badminton berpasukan Asia BATC. Keputusan Persatuan Badminton Malaysia BAM meletakkan barisan pemain senior dalam kejohanan tersebut adalah tindakan tepat, biarpun ada segelintir pihak yang mahukan BATC dibarisi pemain-pemain muda. Menurut bekas pemain persaingan lelaki negara Muhammad Roslin Hashim, keputusan itu penting dalam usaha Malaysia untuk merangkul kejuaraan selaku tuan rumah kejohanan. Jadi saya rasa sebagai tuan rumah, kita seharusnya memang letak satu pasukan yang kuat, yang terbaik, dan juga seharusnya untuk dapat mengekalkan kejuaraan yang dah kita menanglah sebelum ni kan. Jadi bagi saya untuk pemain-pemain muda ni lebih baik mereka diberi pendedahan di peringkat yang lain, kejohanan yang lain. Sebab kita tengok macam saya cakap tadilah, kita harus sasaran kita pun harus mengekalkan kejuaraan lah sebenarnya, bukan meletakkan sasaran hanya sekadar separuh akhir, kerana kita juara bertahan dan juga kita tuan rumah. Jadi seharusnya kita letak satu sasaran tu yang memang untuk mengekalkan kejuaraan, kerana bermain di laman sendiri. BATC akan membuka tirai pada 13 hingga 18 Februari ini di Shah Alam, Selangor. Beralih ke perkembangan Liga Malaysia, penyerang berbisa Rozaimi Rahman kini sah kembali menyertai pasukan lamanya Sabah FC untuk saingan musim ini. Perkara tersebut dimaklumkan pengarah Sabah FC Muhammad Johwid. Pemain berusia 32 tahun itu sebelum ini hanya beraksi untuk pasukan Liga M4 Macan FC. Menurut Muhammad Johwid, pemain itu dipanggil semula kerana pengalaman luas dimiliki selain menjadi ikon yang dapat memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pemain-pemain muda. Dalam pada itu, Sabah FC turut mengumumkan Johnny Dominicus sebagai ketua jurulatih bersama Vung Kim Ming, Elias Billiton dan Razlan Otto yang masing-masing dilantik sebagai pembantu jurulatih Sabah FC bawah 23 tahun. Dalam pada itu, skuad Sabah FC bawah 23 tahun merupakan skuad transisi bagi memilih komposisi pemain-pemain lokal seperti yang diingini majoriti penyokong-penyokong tempatan. Ini pula perkembangan sukan golf. 2 atlet muda negara mempamerkan persembahan positif pada kejuaraan golf amatur 2024 di Dhaka, Bangladesh.
Dalam saingan kejohanan tersebut, Puteri Natasha Amira Rosli muncul sebagai juara kategori Ladies Champion manakala Amisha Eva Velu berjaya menempatkan diri di kedudukan kedua kategori Ladies Group. Persatuan Golf Malaysia MGJA dalam pernyataan hari ini mengucapkan tahniah kepada dua pemain muda tersebut kerana berupaya mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Dalam hal itu, badan induk tersebut komited untuk membantu perkembangan atlet golf negara. Liga Antarabangsa Sepang SIC merekodkan kehadiran sekitar 4,000 orang pengunjung pada sesi ujian rasmi pramusim MotoGP 2024. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azhan Shafriman Hanif mengakui amat berpuas hati dengan sokongan yang diberikan peminat tanah air pada edisi kali ini. Disebabkan oleh hari bekerja, mungkin ramai tak dapat datang. Tapi Alhamdulillah kita nampak ada juga orang yang datang dan kehadiran itu mungkin boleh diperbaiki jika winter test ini dijalankan pada hujung minggu. Dalam hal itu, Azhan turut maklumkan tiada sebarang insiden buruk berlaku sepanjang sesi ujian berlangsung. Sepang akan menjadi tuan rumah kepada MotoGP Malaysia pusingan ke-21 yang dijadual berlangsung 31 Oktober hingga 2 November ini. Sementara itu, pelumba Ducati Lenovo Team Francisco Bagnaia menamatkan hari ketiga sesi ujian di SIC dengan cemerlang selepas mencatatkan rekod pusingan terpantas pada semalam. Pelumba berusia 27 tahun itu tampil dengan tunggangan agresif dan berjaya melakar rekod masa terpantas iaitu 1 minit 56.682 saat. Manakala pelumba pasukan Prima Pramac Racing Josh Martin tertinggalan 0.172 saat untuk menduduki senarai kedua terpantas. Semua pelumba selepas ini akan melengkapkan ujian terakhir pramusim di Qatar dari 19 hingga 20 Februari sebelum membuka kempen musim 2024 di sana dari 7 hingga 9 Mac. Saudara, sekian Stadium RTM dan berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum. Selamat Tahun Baru Cina. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.